اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, Alhamdulillah, pada malam ni kita dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah, terjemah bagi kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah, yang dikarang, yang diterjemahkan oleh Al-Syekh Idris Al-Khayyat Al-Makki thumma Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sambung pada ibarat yang berikutnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, dan katakan olehmu baginya. Maknanya tuan-tuan beritahu lagi, kita masih lagi berada pada fasal taubat. Maka kita nak kena selalu pesan pada diri kita. Pesan supaya kita cenderung melakukan taat. Pesan supaya kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Dan tuan, perkara yang seumpama ni, dia bukan perkara cakap-cakap kosong. Dia bukannya cerita panglipur lara. Saja-saja nak duk cerita tahangin macam tu tak, tuan-tuan. Dia menuntut kepada kebenaran apa yang disebut. Maknanya kalau dia kata dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan sungguh-sungguh.
Kemudian kalau dia kata dia buat taat pada Allah, dia buat taat sungguh-sungguh. Tuan-tuan, itu yang dimaksudkan daripada ilmu tasawuf. Tuan-tuan, ilmu tasawuf ni saya ingat lagi, tuan-tuan. Masa tu pensyarah kami di Mesir, di dalam madah tasawuf. Tuan-tuan, saya dulu di kuliah Usuluddin dan Dakwah. Jadi salah satu daripada subjek yang kena belajar adalah subjek tasawuf. Tuan, jadi guru kita ni, dia nak terang apa dia makna tasawuf, kalimat daripada tasawuf tu. Tuan, dia nak terang makna apa tasawuf ni. 2 muka hinggalah ke 3 muka surat. Nak terang apa dia tasawuf tu. Tapi dalam banyak-banyak pentakrifan tasawuf tu, yang saya tertarik, makna daripada tasawuf adalah menanggalkan segala pakaian-pakaian yang tidak elok, lalu dipakaikan kepada kita pakaian-pakaian yang terpuji. Tuan-tuan, maknanya apa ni? Adalah ta'rif yang mudah untuk kita faham apa itu tasawuf. Jadi tasawuf dia bukannya cerita panglipu lara. Dan tuan, tasawuf ni bukan cerita duk atas angin begitu saja. Tidak. Bila kita sucikan hati kita, kita jadi orang yang makin dekat dengan Allah Ta'ala. Tuan, sebab itu ada orang yang bila dia bertasawuf hanya pada perkataan sahaja, kemudian di atas angin sahaja, maka pernah ditegur oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Imam Qushairi dia karang kitab, dan nama kitab tu Risalah Al-Qushairiyah. Dia menentang kepada golongan-golongan yang bertasawuf ni. Dan tuan, tapi tasawufnya hanya sekadar pada cakap dan juga cerita-cerita panglipur lara sahaja. Jadi tasawuf yang dikehendaki lagu mana? Dia bersihkan hati. Kemudian bila hati dia dah bersih, dia memperbanyakkan amal pada Allah. Lepas dia dah banyakkan amal kepada Allah, maka dia pun memakai segala akhlak-akhlak yang mulia. Dan tuan, maknanya semakin bertambah ilmu, sepatutnya semakin tunduk dan merendah diri dengan orang. Bila dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, patutnya dan tuan, dia jadi semakin takut dan gerun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi orang yang semakin mendabik dada. Dan tuan, kerana itu disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Hidayatus Salikin. Dan tuan, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, tanda-tanda bahawa ilmu seseorang itu diberkati oleh Allah. Tanda ni tanda ilmu dia bermanfaat. Apa tanda dia? Bila makin banyak ilmu, makin banyak amal, semakin terbuka keaiban diri, kemudian semakin tertutup keaiban orang lain. Tanda tu tanda bahawa ilmu yang dia belajar, yang dia tuntut selama ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi ilmu tasawuf ni tujuan dia hak tu, iaitu membersihkan jiwa, kemudian dia memperbanyakkan amal kepada Allah, dan dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kalau dia ada niat selain daripada tu, tuan, mengaji tasawuf ni kira nak apa ni, sedap cakap saja. Dan tuan, hanya sekadar nak buat sembang kedai kopi. Dan tuan, yang tu bukan tujuan daripada ilmu tasawuf. Kerana tu kita buka kitab tasawuf ni,
Macam-macam bab ada dalam ni. Sebelum ni kita terang bab ikhlas, nak kena ikhlas dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, lah ni kita tengah bincang bab berkenaan dengan muraqabah. Berasa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu memerhatikan diri dia senantiasa. Dan tuan, berikutnya lah dengan bab-bab hak yang lain. Dan tuan, maka itulah yang dimaksudkan dengan tasawuf. Dan tuan, jadi tasawuf ni apa dia? Menyucikan jiwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, mana hilang lah. Okay. Dia kata, dan katakan olehmu baginya, hai diriku, tidak ada kemudian daripada mati, tempat kembali, dia kata. Dan tuan, sebut lagi pada diri. Dan tuan, kata lagi dekat diri, wahai diri, selepas daripada mati ni tak ada lagi dah tempat kembali. Dan tuan, maknanya apa? Manusia tu dah tak ada pilihan dah. Bila dia dah sampai ke negeri akhirat, tak ada pilihan lagi dah. Dan tuan, kerana tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, ad-dunya mazra'atul amal. Dunia adalah tempat untuk kita menanam benih-benih amal kepada Allah. Dan tuan, atas dunia ni buatlah beraneka amalan yang boleh kita buat dengan Allah Ta'ala. Dan buatlah mengikut qadar kemampuan. Kata Nabi SAW, "Iza amartukum bih," apabila aku perintahkan kepada, fa'malu bimastata'tum, hendaklah kalian beramal mengikut qadar kemampuan kalian, kata Nabi SAW. Dan tuan, jangan ditinggalkan semua. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sebab itu dalam kaedah menyebut, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa-apa yang dia tak boleh buat semua, maka janganlah ditinggalkan semua. Dan tuan, seberapa boleh, maka kita buatlah amalan-amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang walaupun jumlah dia sedikit. Dan tuan, sikit-sikit ni, kalaulah dia berterusan, itu yang paling dicintai Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia kata apa? Amalan yang paling disukai oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan tuan, kita fokus pada yang ni. Jangan fokus nak banyak-banyak. Dan tuan, kadang-kadang kita amal banyak-banyak ni satu kerana nafsu. Satu. Dan tuan, ada lah amalan kerana disebabkan nafsu. Tengok orang boleh beramal banyak, kita pun nak beramal banyak juga. Dan tuan, beramal-beramal ni adalah kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, sebagai contoh, orang yang hafal Al-Quran, kalau sehari 10 juzuk tu biasa. Satu hari. Kalau dia baca satu hari sejuzuk, tadi saya kata 10 juzuk tu biasa. Dan tuan, kalaulah dia baca satu hari sejuzuk, dan tuan, sejuzuk tu macam dia baca satu muka surat. Dia duduk berasa macam tu. Dan tuan, tapi kita, tuan-tuan, separuh muka ya. Kan? Separuh muka pun duk berasa macam 25 juzuk. Kan? Dia punya rasa dia. Tapi orang yang hafal Al-Quran tu, budak-budak yang buat syahadah tu, tuan-tuan, 3 hari khatam, 1 hari 10 juzuk. Tok guru ni boleh hadap anak murid daripada lepas subuh sampai ke malam dengan Al-Quran saja. 3 hari habis khatam. Kemudian ada syarat pula, tak boleh salah melebihi 7 tempat. Tak boleh salah. Jadi bagi orang-orang yang hafal Quran ni setakat 10 juzuk sehari, hak tu biasa. Kalau 1 juzuk macam baca satu muka surat, kita tak boleh. Berat. Dan maka kerana itulah,
Beramal banyak ni adalah kerana dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia sibuk dengan pekerjaan dia, dan tuan dia tak boleh beramal banyak-banyak. Dia tak boleh amal banyak-banyak. Kemudian dia tak boleh baca Quran banyak-banyak. Kerana tu Nabi SAW sebut di dalam hadis, "Idza amartukum bih fa'malu bimastata'tum." Apabila aku perintahkan dengan sesuatu amalan, maka beramallah mengikut qadar kemampuan kamu, kata Nabi SAW. Dan tuan, dalam beramal ni, jangan kita tinggalkan bacaan Al-Quranul Karim. Dan tuan, Quran jangan tinggal. Kita ni amalan macam-macam, banyak amalan kita. Tuan, ni tambah cerita mak kilau ada lah ni. Macam-macam orang duk cerita amalan dia macam ni, amalan dia macam, orang mula nak beramal macam-macam. Masya Allah. Tuan-tuan, disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan tuan, Imam Nawawi kata apa? Mazhab yang sahih dan juga mazhab yang terpilih, dan ulama kesemuanya telah pun beriktimad. Dan tuan, maknanya sepakat semua ulama kata amalan yang paling afdal sekali, dan tuan, yang paling afdal adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, berbanding tasbih, berbanding dengan tahlil, berbanding dengan zikir-zikir yang lain. Tuan-tuan, Al-Quran jauh lebih besar lagi daripada semua zikir yang ada dekat atas muka bumi ini. Tuan-tuan, maka dekat-dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ni, kalau kita baca, sekalipun baca dengan lalai, dengan ghaflah, dia baca bukannya dia tahu makna. Tuan-tuan, dia pakat bacanya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Baca. Tuan-tuan, bukan dia tahu makna pun. Tuan-tuan, dia tetap mendapatkan pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi zikir-zikir hak yang lain, tasbih, tahlil, hak yang lain-lain, melainkan Quran dan salawat kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata, ulama masih lagi berkhilaf sama ada dia boleh pahala ataupun tidak bila mana dia menyebut kalimat zikir itu dalam keadaan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tapi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut benda ni. Dia kata apa? Tak apalah, kalau tak dapat pahala pun, korang-korang mulut tu keluar benda hak yang elok-elok, insya-Allah akan mendapatkan kebaikan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan, tapi yang paling besar apa dia? Sepakat ulama kata qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Dan tuan, kalau boleh hidupkan amalan bacaan Al-Quran ni, terutamanya di rumah kita. Dan tuan, Quran ni bukannya kita gaduh nak bawa mushaf dah hari ni. Dan tuan, Quran ni kita boleh simpan dalam bentuk aplikasi di dalam telefon kita. Dan tuan, tengah-tengah duk tunggu apa-apa, buka lah. Dan tuan, kemudian kita baca Al-Quranul Karim. Kita lalai ataupun tidak lalai, tetap mendapatkan pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka dia kata, katakan olehmu baginya, hai diriku, tidak ada kemudian daripada mati tempat kembali, dia kata. Dan tuan, maknanya tak ada pilihan dah. Bila kita mati esok, tempat dia adalah di negeri akhirat. Allah Ta'ala tak sebut kita akan pi ke tempat-tempat yang lain. Tak ada. Maka kita akan pi ke negeri akhirat saja. Dan bila kita pi ke negeri akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
maka akan disempurnakan oleh Allah apa-apa hak yang kamu buat. Tuan, maka atas dunia ni apa hak yang kita duk buat nanti esok akan ditimbang oleh Allah Subhanahu malah sebanyak-banyaknya. Dan tuan, kerana tu pilihlah aliran-aliran yang boleh membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jangan tersilap. Tersilap ni maksudnya apa? Dan tuan, dia ikut ajaran yang tahmai daripada mana? Dan tuan, berdoa dengan Allah Taala. Akhir zaman ni nak kena banyak doa dengan Allah Taala. Dan tuan, akhir zaman ni dia tak boleh kita nak buat lebih kurang, tak boleh. Kerana tu kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Talbisu Iblis. Dan kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, perkataan ni daripada Hasan bin Saleh rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Syaitan ketika mana nak menyelewengkan manusia, dia akan membuka 99 pintu kebaikan. Tuan-tuan, syaitan ni bila dia nak sesatkan manusia, bila mana dia nak selewengkan manusia, dia akan buka kepada manusia ni 99 pintu kebaikan. Tuan-tuan tengok hari ni, sebab itu hari ni macam-macam. Orang gunakan kebaikan untuk tujuan hak yang tidak elok. Sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah pernah sebut, kalimatun tayyibah ni kena hati-hati. Tuan-tuan, kata Sayyidina Ali, kalimatun tayyibah, kalimat yang baik, arada syar, tetapi tujuannya adalah tujuan yang jahat. Tuan-tuan, memang cara syaitan, cara iblis nak selewengkan manusia ni, dia buka 99 pintu kebaikan. Tuan-tuan, contoh dia lagu mana? Contoh, dia tahu diri dia memang jahil, tak reti apa-apa. Tuan-tuan, syaitan pun kata dekat dia, ni hampirlah mengaji. Kan bagus itu, tuan-tuan. Hampirlah mengaji, hang kan tak reti, pi mengaji. Tuan-tuan, dia pun ada rasa nak pi mengaji, pi mengaji. Tuan-tuan, bila dah pipi mengaji, hampir mengaji ni, jangan duduk belakang-belakang, duduk depan kali. Contoh. Duduk depan kali. Bawa kitab, apa semua sekali. Ni mengaji elok-elok. Tuan-tuan, dia dah mengaji elok-elok dah. Kemudian syaitan pun tiup pula lagi. Ni, rapat pula dengan orang yang mengajak tu. Esok-esok ada buah mana-mana. Nanti yang dia tak ajak ke orang, dia boleh ajak kat hang dia. Tuan-tuan, maka orang tu rapatlah dengan Tok Guru. Tok Guru ni pun ajak. Tuan-tuan, akhirnya timbul kesedaran dalam hati dia. Syaitan kata, ni hang dah mengaji, hang kena mengajak orang. Nampak tak? Tuan-tuan, sampai kepada satu peringkat syaitan tengok mana kelemahan dia. Bila mengajak, orang duk kenai dah. Orang duk kenai. Dia berada di puncak dah. Tuan-tuan, pada masa tu syaitan dah tak bisik apa-apa dah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dah sampai pada tujuan dah. Tinggal lagi ditiupkan pada dia takabur, ditiupkan pada dia ria, ditiupkan kepada dia ujub. Tuan-tuan, akhirnya entah kitab selama ni yang dia berguru dengan tok guru mana ni, dan kerana kesombongan tu tadi, akhirnya dia telah terseleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu masih lagi hidup, amal buat seberapa banyak hak boleh. Yang keduanya, mudah-mudahan kita berjalan atas hidayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, masya-Allah, saya nak cerita sikitlah pengalaman. Kita Malaysia ni banyak sangat kekeliruan. Banyak sangat kan. Pasal apa tak? Apa sebab dia? Dan tuan, dia antara penyebab dia. Kadang-kadang yang bercakap agama bukan orang yang ada background atau latar belakang yang mengaji agama. Maka dia akan menimbulkan kekeliruan. Dan tuan, ulama menyatakan, kalaulah kamu tengok satu orang bila mana dia bercakap bukan daripada bidang dia,
maka kamu akan tengok akan keluar daripada mulut dia benda yang pelik-pelik, kata ulama. Bila dia bercakap luar daripada bidang dia. Tuan-tuan, tapi ni pengalaman lah. Saya mengaji di Mesir, saya mengaji juga di Yaman. Tuan-tuan, Masya Allah, di dua negara ni sangat menitik beratkan siapa yang bercakap agama ni. Sangat dititik beratkan. Kalau di Yaman, saya cerita di Yaman. Tuan-tuan, di Yaman ni, kalau tempat saya mengaji di Ribat Tarim, tuan-tuan, dia tak benarkan pelajar-pelajar ni pakai serban selagi mana hang tak habis mengaji. Tak boleh pakai serban. Tuan-tuan, dia suruh pakai apa? Dia suruh pakai baju Melayu, kain pelekat, buh kopiah. Itu saja. Selagi mana namanya adalah pelajar. Tuan-tuan, dah habis dah mengaji, dah banyak dah mengaji, setelah diuji oleh guru. Tuan-tuan, dia ada ujian dia. Guru akan bagi apa ni soalan-soalan yang susah-susah. Nak tengok budak ni dia boleh ke tidak. Tuan-tuan, dah lulus dah habis dah. Tuan-tuan, barulah dibenarkan pada dia untuk pakai pakai sorban, kemudian pakai jubah belah tu, dalam tu tambah lagi ada baju apa semua lagi, baru boleh pakai. Tu kalau di Yaman, jaga sungguh. Maknanya yang bercakap agama ni ulama, bukan sebarang orang. Tuan-tuan, di Mesir pun sama. Di Mesir pun sama. Di Mesir ni yang akan mengeluarkan segala fatwa, yang mengeluarkan segala pandangan agama adalah Masyaikhatul Azhar. Mereka adalah syekh-syekh daripada Al-Azhar. Tuan-tuan, termasuklah tarekat di Mesir akan diketuai oleh ulama-ulama Al-Azhar. Tuan-tuan, jadi orang ada rujukan. Jadi orang ada panduan. Dan yang pandu tu pula memang orang yang pakar, dan memang dia pakar pada bidang dia. Tuan-tuan, jadi mereka tu tak ada kekeliruan sangat. Oh, kita ni, tuan-tuan, macam-macam. Kita pula pantang nampak tok Arab. Ni jenis kita. Pantang. Kawan saya mula-mula sampai di Mesir, tuan-tuan. Dia gambarnya dia dah setting dalam kepala dia, kan? Orang yang pakai jubah ni kira ulama lah. Tuan-tuan, bila dia pergi sambung mengaji dekat negara Arab, satu hari dia tengok ada satu orang pakcik tua tengah duk sapu tempat pengajian, duk sapu. Oh, dia punya terpa, tuan-tuan. Masya Allah, ni ulama kabir, ni ulama besar ni. Tuan-tuan, pakcik tukang sapu tu kata apa? Hui, aku bukan ulama dah tak. Aku cleaner dekat sini aku cleaner. Kalau hang nak jumpa ni ulama-ulama besar ni dalam jabat tu semua ulama besar. Masya-Allah. Dan jenis kita macam tu. Tuan-tuan tengok oh, kalau mai orang Arab ni kira masya-Allah, tabarakallah. Jadi hati-hatilah supaya kita berjalan itu atas hidayat Allah Taala. Tuan-tuan, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut, dan ini merupakan ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu berjalan atas petunjuk Allah Taala, dan mereka lah orang-orang yang berjaya di dunia maupun di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, siapa dia hak berjaya ni? Orang yang mengikuti hidayat, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia kata, dan katakan olehmu baginya, hai diriku, tidak ada kemudian daripada tempat kembali. Lepas mati tak ada dah tempat kembali. Dan tidak ada kemudian daripada dunia. Maknanya lepas keluar daripada dunia ni, tuan-tuan, kita dah lepas keluar daripada dunia. Nama dia alam apa? Barzakh. Tuan-tuan, barzakh. Barzakh ni apa dia? Barzakh pemisah antara dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan, ni tak ada jarak ni, kan? Kalau ada jarak 900 meter ke, 900 kilometer ke, 1000 kilometer ke, tuan-tuan, kita masih boleh sampai. Tapi bila kata barzakh, dia pisah antara dunia dengan akhirat ni, tuan-tuan, tak boleh sampai di situ.
Kerana tu pernah ditanya kepada Al-Imam Syamsul Ramli rahimahullahu ta'ala. Dan pertanyaan ni kalau tuan-tuan buka dalam kitab Furu'ul Masail wa Usulul Wasail. Dan orang pernah tanya dengan Imam Ramli rahimahullahu ta'ala. Dia tanya apa? Dia tanya, wahai Imam, katanya bila orang mati ni dia akan disoal oleh malaikat yang akan menyoal orang yang dah mati ni. Boleh tak? Orang tanya ni dengan ulama. Boleh tak? Lepas-lepas dia mati tu kita tunggu sat dekat kubur dia. Kemudian kita pun gali semula, boleh nampak tak ketika mana dia disoal siasat oleh malaikat. Tak pasal apa? Kerana ada riwayat menyebut, orang yang disoal oleh malaikat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan semula roh ke dalam tubuh badan dia. Dan maknanya apa? Nanti esok ni kita hidup balik semula. Jadi orang tanya, bolehkah kalau kita gali balik, kan masuk roh? Boleh tak kita gali ni tengok dia sedang disoal oleh malaikat? Dan apa jawapan Imam Ramli rahimahullahu ta'ala? Tak boleh jawapan dia. Dan pasal apa tak boleh? Imam Ramli kata, berlakunya soal siasat daripada malaikat ni berlaku pada alam barzakh. Dan maknanya apa? Alam yang telah pun terpisah daripada dunia ni. Dan maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, maka kemudian daripada dunia ni tak ada tempat lain dah, melainkan dia kata syurga ataupun neraka. Dua tu saja. Tuan-tuan, nanti dah ke akhirat besok yang ada dua, syurga ataupun neraka. Tuan-tuan, bila nak pi ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kata Nabi SAW, dia akan dibentangkan jambatan yang di bawahnya ada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni perjalanan nak pergi ke syurga ni, ada jambatan, kemudian di bawahnya tu ada api neraka. Kemudian Nabi sebut adanya pengait-pengait. Tuan-tuan, nanti pengait ni akan kait kita, nak hombankan kita ke dalam api neraka Allah. Maka kata Nabi SAW, berdasarkan kepada amalan seseorang lah. Kalau amalan dia bagus, dia akan sepantah kilat melintasi sirat itu. Dan kalaulah dia daripada kalangan ahlul ma'asi wal'iyazubillah, tak sampailah dia kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata dia di sini, kemudian daripada dunia tak ada lagi dah, melainkan syurga ataupun neraka. Maka pilih olehmu bagimu, dia kata. Tuan-tuan, pilih. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa hadainahum najdain, kami beri petunjuk kepada mereka akan dua jalan, kata Allah. Tuan-tuan, kita tahu benda ni. Tuan-tuan, kita tahu ada syurga. Tuan-tuan, kita tahu adanya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi hati dia ni cenderung untuk buat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kita mengaji ilmu tasawuf ni, tujuannya adalah untuk menyucikan hati kita. Tuan-tuan, bila hati kita suci, pada masa tu mudah untuk kita Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana tu Nabi SAW sebut, iza saluhat saluhat jasadu kullu, wa iza fasadat jasadu kullu. Bila baiknya hati seseorang, baik semua kali. Bila rosaknya hati seseorang, maka rosaklah keseluruhannya. Tuan-tuan, dia berbalik kepada hati kita. Tuan-tuan, ada orang dia boleh bunuh orang, ada orang tak sampai hati nak bunuh orang. Tuan-tuan, ada orang yang dia berani-berani untuk hasad dan juga dengki kepada orang. Tuan-tuan, ada orang dia takut nak hasad dan juga dengki kepada orang, takut. Tuan-tuan, ada orang tergamak dia pisihirkan orang.
Dan bila dia seherkan orang ni, amalan dia habis, semua tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang macam ni tuan-tuan boleh diibaratkan sebagai mayat yang hidup. Tuan-tuan, Allah Taala berlepas diri daripada diri dia. Tuan-tuan, tapi ada tak orang yang gamak pi sihir orang? Ada. Ada. Dia macam tak kisah, tak apa, nanti esok mati pi ya. Tuan-tuan, dia berani macam tu. Maka tuan-tuan, ada orang yang dia sangat takut melakukan dosa kepada Allah. Tuan-tuan, pasal apa ada orang-orang yang macam ni? Ianya berdasarkan kepada hati. Kalau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Kalau tidak baik, tidak baiklah keseluruhannya, kata Nabi SAW. Maka dia kata, maka pilih olehmu bagi kamu, jika mengkehendakkan engkau akan taat, dia kata, nescaya adalah akibatnya kemenangan dan keridhaan dan kekal di dalam syurga yang luas, dia kata. Tuan-tuan pilih, nah, kalaulah seandainya kita nak kepada taat dengan Allah, dan taat tu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kebaikan yang kita buat ni, walaupun sikit, pasti akan dibalas oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa-siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, kata Allah. Dan tuan, besar zarah ni Allah berapa besar sangat, tak besar mana pun. Tapi siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, kata Allah, khairan yarah, maka kebaikan tu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok sebagaimana satu orang pelacur. Tuan-tuan, cerita ni direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan cerita ni diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana satu orang pelacur, yang hari-hari dia jual tubuh badan dia. Dan tapi kerana satu hari ada satu anjing yang sedang kehausan. Dan anjing tu kehausan, lalu dia pun tanggalkan kasut dia. Dia tangguk air, kemudian dia pun beri kepada anjing tu kerana kesihan kepada anjing ni. Dan kata Nabi SAW, nanti pada akhirat besok, perempuan ni akan ditinggikan darjatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan kita bukan nak cerita apa ni, orang ni buat jahat, jangan buat jahat pula apa ni. Kan? Buat jahat, lepas tu dia cari mana-mana kebaikan, dia pun buatlah satu kebaikan dia. Tak, bukan macam tu. Tuan-tuan, cerita ni nak habak dekat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia, walaupun kebaikan itu sebesar zarah, kata Allah. Tuan-tuan, sebab itu bila namanya kebaikan, jangan kita pandang rendah. Jangan kita tak mau buat walaupun kebaikan yang kecil sekalipun. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memandang rendah kepada mana-mana kebaikan, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kadang-kadang kebaikan yang kita buat tu lah memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa harap amalan kita yang besar-besar ni akan memasukkan kita dalam syurga. Tapi tak tahu. Tak tahu. Kadang-kadang kerana asbab tolong orang, Allah tolong orang sikit. Dan mungkin asbab kerana memudahkan urusan orang. Sekali dua kita pernah mudahkan urusan orang. Dan mungkin gamaknya di situlah terletaknya keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia diberikan kebaikan. Maka itulah iktibar daripada cerita pelacur yang memberikan air kepada anjing ni.
akhirnya dia ditinggikan darjat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nescaya akibatnya adalah kemenangan dan keredaan, dan kekallah dia di dalam syurga yang luas itu, kata Imamul Haddad rahimahullahu taala. Dan insya-Allah nanti ibarat yang berikutnya kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala alam. Yang baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi.